Panjang ceritanya kali ni. Alright. Kenapa saya bawa benda ni tuan-tuan? Kenapa saya nak bawa benda ni? Saya nak buka minda kita ni keluar daripada pemikiran sempit. Pemikiran sempit yang dibodohkan oleh Barisan Nasional selama ini dengan kita. Barisan Nasional UMNO memperbodohkan kita selama ini. Dengan perkara-perkara sebegini, PAS memperbodohkan kita dengan perkara-perkara seperti ini. Tak boleh melawan guru, tak boleh petikai kata-kata tok guru, tak boleh lawan dia, itu adalah benda yeah. Kita kata bukan melawan tok guru, melawan dia kata kita menyumpah seranah, itu lain. Melawan yang kita bukan melawan tetapi menyanggah pendapat dia yang salah, itu bukan benda yang salah. Itu bukan benda yang salah. Dan terbukti sendiri kalau kita tengok PAS. Khairuddin letak jawatan setiausaha Majlis Syura PAS. Letak jawatan setiausaha sebagai Majlis Syura PAS. Majlis Syura ni apa tuan-tuan? Bagi siapa yang tak tahu syura tu apa, syura tu adalah mesyuarat. Mesyuarat. Syura maksudnya PAS ni dia ada satu macam kita council, bukan council of elders, majlis tertinggi lah, lebih kurang macam tu. Khairuddin letak jawatan, dia bukan letak jawatan tuan-tuan, dia kena pecat sebenarnya. Letak jawatan, dia kata letak jawatan ni perkataan yang cantik sikit lah, letak jawatan, tapi sebenarnya hakikatnya dia dipecat. Anggota Parlimen Kuala Negros mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS. Menurut peletakan jawatan itu dibuat ketika dijemput menghadiri mesyuarat Majlis Ulama PAS yang diadakan secara hybrid pada malam semalam. Saya mengumumkan peletakan jawatan adalah pemberhentian sebagai Setiausaha berdasarkan peruntukan Perlembagaan PAS 87. Dia sebenarnya tuan-tuan, dia ni kenapa dia berlaku demikian? Kerana dia dah malu. Ada kes dia, ada cerita dia yang merosakkan imej PAS. Nak membawa saya kepada satu poin, yang tok guru, ulama-ulama yang pakai serban, kita tak salah, jangan salahkan dia orang pakai serban, bawa jubah semua, tetapi mereka bukan maksum dan lari daripada kesilapan. Itu kita kena faham. Ni saya nak tanam dalam kepala otak orang PAS ni. Apa benda yang betul kita ikut, apa benda yang salah kita boleh canggah, boleh bercanggah. Ada yang kata, ada yang mesej saya, engkau berani menghina ulama. Yang saya tak berani hina dua je, Allah dan Rasul. Dua tu saya tak berani hina. Bukan saya hina tuan-tuan, bukan saya hina, saya kata dia bodoh, celaka, sial. Itu pemimpin PAS yang cakap macam tu, kafir, tak ada. Saya tak pernah cakap macam tu. Saya tak pernah ungkapkan begitu. Tapi saya nak bagi tahu agar jangan perbodohkan umat Islam. Jangan perbodohkan umat Islam dengan title-title ustaz, profesor dan sebagainya yang ada. Itu semua hanya title-title dunia. Title-title dunia. Ya, kita recognize ilmu yang anda ada. Tetapi setakat mana anda berkata benar, the moment you tell the moment anda bercakap bohong, the moment anda mengelirukan, the moment anda mengkhianati, saya tidak akan bersama dengan anda lagi. Betul lah? Betul lah? Kalau saya nak bawa dalil, banyak dalil lah. Ustaz-ustaz sendiri tahu, yang mana orang PAS sendiri tahu tentang dalil-dalil. Tidak ada la ta'ati fi makhluk. Bukan macam itulah ayat dia. Tidak ada ketaatan pada makhluk. Tidak ada ketaatan pada makhluk. Apa maksud dia? Kita taat pada Nabi, kita taat pada Allah. Tapi pada makhluk ini kita tak boleh taat selagi mana, ada sambungan hadis tu, selagi mana kalau sekiranya dia membawa kepada perkara maksiat. Apa antara perkara maksiat tuan-tuan? Bila dia suruh kita berbohong, kononnya 2 juta, tak terima daripada UMNO, 90 juta lebih dia terima daripada UMNO. Orang PAS lah, bukan orang PAS, parti PAS. 90 juta lebih. Bila dia kata, ana puas hatilah dengan ini 1MDB. Ini dia puas hati. Oh, jadi walaun semua kata, oh kita puas hati. Sebab ulama kita dah tengok. Dia faham ke baca akaun? Kan? Dia ilmu dia dalam ilmu agama kita tak nafikan. Tapi dia faham ke baca akaun? Kan Allah sebut dalam Al-Quran, bertanyalah kamu kepada ahli zikr sekiranya kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. So kalau kamu tak tahu bidang itu, cakap kamu tak tahu. Ada bidang yang saya tak tahu, banyak bidang saya tak tahu. Banyak bidang saya tahu, betul. Tapi saya tak claim saya tahu semua. Sama juga dengan ulama PAS ni. Dan sedih, bukanlah sedih, tak sedih pun. Tuan-tuan, kalau kita tengok Mufakat Nasional, Perikatan Nasional dah jadi satu parti yang cacah merebah dalam negara kita ni. Kita tengok dekat Pahang, rupanya Mufakat Nasional tu masih ada. Mufakat Nasional Pahang tetap bertahan, tapi PAS kena bersedia, Rosli. Begini kenyataan dibuat PAS bahawa mereka bersedia menawan kursi Dun Indra Pura yang kini disandang oleh wakil UMNO, mencetuskan ketegangan di antara kedua parti.
Ia berlaku ketika hubungan PAS UMNO di pelbagai peringkat semakin menegang dan dengan kebanyakan pemimpin kedua-dua parti saling membuat pernyataan pedas. Bagaimanapun, Suruhanjaya PAS Rosli Abdul Jabbar yang membuat kenyataan panas tersebut memberi penjelasan. Kata Rosli, apa yang disebutnya merujuk kepada pelbagai senario yang mungkin berlaku menjelang PRU yang akan datang. Dia masih lagi nak berlapik lah, tetapi hakikat sebenar yang berlaku dalam negara kita sekarang ini, kerajaan yang ada, saya pun tak tahu nama kerajaan ini, kerajaan apa, Perikatan Nasional dah tak wujud, Perkaran Harapan dahulu dah jatuh, dah tumbang dah. Lepas tu Perikatan Nasional, ini kerajaan apa, tak ada nama. Letaklah nama apa sekalipun, tak kisahlah. Tetapi kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan, saya boleh kata this is coalition government, kerajaan campuran. Ini dulu ada orang petikai kan, dekat Malaysia ni tak wujud kerajaan campuran. Ni yang sekarang ni adalah kerajaan campuran. Kenapa saya kata kerajaan campuran, tuan-tuan? Kerajaan gabungan. Saya kata kerajaan gabungan, mereka tidak terikat dengan satu organisasi. Apa organisasi kerajaan sekarang? Tak ada. Jadi membuktikan dakwaan saya bahawa boleh wujud. Dulu saya panggil sebagai minority government. Lepas tu dia kena buat kerajaan gabungan, coalition government. Ini kerajaan gabungan yang menghasilkan kerajaan campuran. Mereka tidak ada interest yang sama, tak ada objektif yang sama, melainkan objektif mereka nak berkekal berkuasa. That's it. Itu sahaja. Jadi kerajaan inilah kerajaannya. Jadi membenarkan apa yang saya katakan selama ini. Jadi dengan demikian, bila kerajaan ini tidak membawa apa-apa makna, tidak membawa apa-apa erti, tidak ada, orang kata apa, tidak ada satu framework yang jelas ini kerajaan apa, membenarkan dakwaan saya bahawa sebenarnya kerajaan ini adalah kerajaan yang akan yang tidak kukuh, yang cacah merbah, dan dia hanya sekarang ini berpaut di tali Pakatan Harapan. Dan bulan Ogos ini tali tersebut akan putus. Bulan Ogos ini tali tersebut akan putus. So akhir sekali timbul hari ini Zahid bersumpah. Dalam Twitter dia kata Zahid sedia sumpah. Dia kata saya bersedia bersumpah. Sumpah laknat menafikan bahawa bawa fail bertimbun jumpa Muhyiddin Yassin. Sebab hari tempoh hari Muhyiddin Yassin membuat dakwaan dalam ceramah dia di Johor. Dia kata dua orang yang jumpa dia. Pertama Zahid Hamidi, dia kata bawa fail bertimbun-timbun jumpa dia, minta dia gugurkan kes. Yang kedua adalah Najib, minta tukar kapal Gopal Sri Ram sebagai pendakwa raya. Okey, dua-dua dia kata dia tolak. Dia kata, tapi Zahid hari ini menafikan. Dia kata Zahid sedia sumpah laknat menafikan bahawa bawa fail bertimbun jumpa Muhyiddin. Presiden UMNO Ahmad Zahid menyatakan kesanggupannya untuk membuat sumpah laknat bagi menafikan dakwaan bekas Perdana Menteri bahawa dia pernah meminta pertolongan berkaitan pembicaraan kesnya di mahkamah. Zahid mempersoalkan dakwaan itu yang menurutnya hanya timbul menjelang pilihan raya merujuk PRN Johor yang berakal diadakan bulan depan. Saya tidak pernah berjumpa dengan Muhyiddin ketika beliau menjadi Perdana Menteri untuk meminta tolong dilepaskan. Apatah lagi dengan membawa fail timbunan fail seperti yang didakwa dan minta untuk dilepaskan. Bagi membuktikan kebenaran saya sanggup bersedia untuk melakukan sumpah laknat seperti penafian kepada tuduhan jahat Muhyiddin ke atas saya. Zahid turut mencabar Muhyiddin untuk bersumpah laknat untuk membawa dakwaan, mempertahankan dakwaan yang dikemukakan. Dia macam inilah Zahid. Sumpah laknat ni tak laku. Saya kata dalam undang-undang sumpah laknat ini tak laku. Ini bawa balik kepada argumen saya yang awal tadi tu. Ini bukan pasal agama. Saya kata apa realiti di dalam negara kita. Sumpah laknat tak laku. Bukan tak laku di akhirat. Akhirat laku. InsyaAllah akhirat laku. Tak payah sumpah laknat pun. Kau buatlah. Tak payah pergi masjid. Tak payah depan Quran. Tak payah. Buat live atau buat video. Saya bersumpah Wallahi wa billahi wa tawallahi bahawa saya sekian. Buat. Tak perlu nak cabar-mencabar. Buat je. Okay? Itu di akhirat. Tapi tak akan melepaskan apa-apa. Yang kamu kalau betul-betul nak buat Zahid, buat saman fitnah. Itu je. Itu undang-undang yang betul. Buat saman fitnah. Buat saman fitnah. Saman fitnah ni mudah je. Kalau kenyataan Muhyiddin Yassin itu adalah fitnah, dia kalau nak saman fitnah, dia ada beberapa elemen. Pertama, satu kenyataan telah dikeluarkan, okey, dan telah dikeluarkan secara bercetak ataupun tidak bercetak tetapi disampaikan di hadapan orang ramai. Okey, itu yang pertama. Bercetak atau tidak bercetak tapi disampaikan di hadapan orang ramai. So kalau dia cakap seorang-seorang dalam bilik, tak ada fitnah lah. Dia cakap seorang-seorang tapi kamu terdengar, oh ini fitnah, tak boleh saman. Ni saya bagi secara umum sebab ramai orang kata aku nak fitnah dia. Dia cakap apa? Dia cakap aku sekian. Dia cakap dengan siapa? Tak ada, dia cakap dengan aku seorang je. Itu tak fitnah tuan-tuan sebab cakap dengan kau.
Itu tak boleh saman fitnah. Ni dia kena cerita kat orang lain, dan benda itu the record, ada rekod dia. Kalau dia cerita kat orang lain pun benda tu tak ada rekod pun susah juga. Okey, dia ada rekod, dia ada cakap, dia ada video dan sebagainya. Pertama. Kedua, kenyataan itu mestilah menjatuhkan reputasi anda. Jadi benda ini menjatuhkan reputasi. And yang ketiga, yang ni ada banyak perbezaan pendapat lah. It is a statement of fact. Dia adalah kenyataan berfakta. Kenyataan fakta. It's a statement of fact. Kalau dia kata, saya rasa sebab dia laju lah kot menyebabkan dia accident, itu bukan kenyataan fakta. Itu bukan kenyataan fakta. Statement of fact. Itu pendapat. Statement of opinion. Yang tu tak boleh nak saman. Kalau dia kata, aku tahu, aku memang tahu, aku ada bukti mengatakan bahawa dia bawa laju menyebabkan kemalangan. Itu maksudnya dia meyakini ada fakta. Maka itu boleh disaman kalau kamu tak bawa laju lah. Jadi tugas Muhyiddin Yassin nanti kena tunjuklah bukti. Ya, kamu ada cakap, ya, kamu ada jumpa aku, ya, kamu bawa ada fail bertimbun-timbun. Dia keluarlah CCTV ke, saksi ke, whatever lah. So bawalah. Isu dia itu. Tak payah sumpah-sumpah laknat ni. Jangan main agama. Itu je. Kan? Macam Najib dulu lah. Najib dulu. Saya sedia bersumpah laknat. Saya bersedia sumpah laknat, tuan-tuan, dia kata. Saya sumpah laknat. Apa orang kata, saya ni tidak ada apa, duit tidak masuk dalam akaun saya ke apa, something like, saya pun tak ingat lah sumpah laknat apa. Sumpah laknat, sanggup bersumpah laknat. Sanggup dia sumpah laknat. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan satu perkara. Siapa dalam Al-Quran yang Allah sebut suka sangat bersumpah ni? Siapa dalam Al-Quran yang Allah sebut suka sangat bersumpah ni? Tahu tak siapa? Orang munafik. Orang munafik, tuan-tuan. Saiful Buhari dulu bersumpah masuk masjid menggunakan sumpah itu. Sebab tak perlu bersumpah. Masuk mahkamah lah. Nak bersumpah ni sebenarnya untuk siapa? Untuk orang munafik. Dia ada occasion di mana kita boleh bersumpah. Contohnya li'an. Di mana untuk membuktikan kesucian. Itu li'an ni dalam bab lain. Li'an saya dah lama sangat tak belajar. Saya lupa dah bab syariah ni. Tapi lebih kurang macam itulah. Di mana seorang suami menuduh isterinya berzina, sedangkan isterinya menafikan dia pada berzina. Dia tak nak. Ini tujuan sumpah ini adalah untuk cerai. Itu tujuan dia. Maka suami bersumpah dia berzina. Kalau tak dia kena laknat. Maka isteri bersumpah dia tidak berzina. Maka kalau itu dia akan kena laknat. Disebabkan sumpah itu, maka berlaku penceraian. Itu dalam mahkamah syariah. Cerita lain. Boleh ke ada hukum ke boleh bersumpah? Boleh. Bukan saya kata tak boleh. Tetapi ada undang-undang dia. Kalau betul nak saman benda ni, bawa ke mahkamah. Dan orang yang suka sangat nak bersumpah ni, tuan-tuan, sebenarnya orang munafik. Allah sebut dalam Quran. Kan saya bacakan Al-Quran ni, dia kata apabila orang munafik kata, okey, ni bukan gini. Mereka, orang munafik, menjadikan sumpahannya sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk mereka, apa yang telah mereka kerjakan. Walaupun ini merujukkan kepada ayat di atas tentang orang munafik yang bersumpah itu, tetapi nak menunjukkan bahawa orang munafik ni pun dia tak takut nak bersumpah, tuan-tuan. Orang munafik ni dia tak takut nak bersumpah. Orang kata, jangan kau sumpah laknat. Kalau kita sumpah laknat ni tak berani. Sebab orang jahat ni tak takut nak buat jahat. Setakat sumpah laknat ni tak ada masalah bagi dia. Tu nak bagi tahulah. Bukan saya nak kata Zahid tu munafik. Tak. Saya nak bagi tahu bahawa nak sumpah-sumpah ni kat dunia orang tak takut. Terutama orang jahat. Dia nak takut apa? Kalaulah sumpah itu boleh melepaskan kita daripada hukuman, semua orang dalam penjara tu akan bersumpah lah. Tu kosonglah penjara tu kan. Saya bersumpah saya tidak merompak. Apa ini muka kamu ni? Macam saya tapi bukan saya tu. Saya bersumpah Wallahi wa billahi wa tallahi, itu bukan saya. Oh, kalau macam tu kamu dah bersumpah, bebaslah. Tak ada. Tak ada istilah macam tu, tuan-tuan. Okey, tak ada istilah macam tu. Jadi sebab itu kita sebagai rakyat, kita kena faham situasi, kita kena tahu. Okey. Alright, saya rasa setakat itu sahaja. Oh, pejuang tanding solo sebab nak rosakkan undi pembangkang. Ya, pejuang kata dia akan tanding solo. Dia kata hari ini dia kata dia akan tanding solo, dia tak akan bergabung dengan mana pembangkang. Dia sebenarnya dia kata sebab apa sistem politik kita telah rosak. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tak ada sistem yang rosak, tuan-tuan. Mereka sengaja datang di situ untuk merosakkan undi pembangkang. Jadi siapa-siapa yang nak mengundi pejuang tu saya kata anda tidak mengundi pejuang. Anda hanya akan merosak, menaikkan peluang. Muda ke pejuang, menaikkan peluang BN untuk menang berkuasa nanti. Jadi pilihlah
yang lebih baik, insya-Allah. Ada yang bertanya pada saya, Suadi kau tak tolong kat Johor ke? Minta maaf, saya tak boleh tolong tuan-tuan. Saya dikekang untuk menolong, saya dihalang untuk menolong. Itu saja yang saya boleh cakap. Saya dihalang, saya tak boleh menolong. Okey, sekian saja daripada saya. Saya tak baca ni malam ni, saya tak baca ayat. Selamat malam, selamat beristirahat, insya-Allah. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.